Bulan Ramadan ini merupakan bulan yang merupakan 1001 kebaikan kepada kita, dan selain menjalani ibadah puasa, bulan Ramadan ini juga mengajar kita untuk melakukan perbelanjaan secara berhemah, berjimat cermat dan sebagainya. Maka penting untuk kita mengetahui bagaimana caranya untuk kita melakukan perbelanjaan ini dengan cara berhemah. Tambahan lagi, sekarang kita masih lagi berdepan dengan situasi pandemik COVID-19 dan pastinya situasi ini sangat mencabar, dan pengetahuan mengenai perbelanjaan secara berhemah dan bagaimana untuk kita menguruskan kewangan kita ini amat penting sekali. Dan untuk bercakap mengenai bagaimana untuk kita merancang kewangan ketika Ramadan dan tambah lagi di kala pandemik ini, kita akan bersama dengan Ketua Jabatan Pendidikan Kewangan Isi Rumah, Puan Nirmala Supramaniam yang sudah bersedia di panggilan video sekarang ini. Hello Puan, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Okey. Baik, Puan Nirmala, kalau boleh kita tanyakanlah bagaimana sebenarnya cara yang sebetulnya untuk kita merancang perbelanjaan ni ketika berada dalam bulan Ramadan, dan pada masa yang sama sekarang ni kita berada pada situasi pandemik COVID-19, agak sukar sebenarnya. Jadi bagaimana, mungkin Puan boleh terangkan kepada kami semua? Okey, alright, terima kasih. Dikatakan situasi sekarang ni memang bolehlah dikatakan yang mencabar lah ya, dengan pandemik yang sedia ada dan masih lagi berterusan dan sedang meningkat juga ya. So, jadi apa yang kita adakan adalah satu formula kewangan 4M yang boleh dikatakan. First M tu mampu, hiduplah dalam kemampuan kita ya. So, jadi biarlah kita ni apa-apa yang kita lakukan kali ni biar bawa kemampuan. It's okay, kita boleh merancang nak beraya dan nak berbelanja tak salah ya. Bazar Ramadan semua dah banyak dah. Tetapi kita merancang dan buat kemampuan. So antara tip yang senang boleh dikatakan, bila nak ke bazar tu bawalah duit yang anda mampu nak belanjakan saja. Jangan bawa yang selebihnya sebab kita akan cenderung berbelanja lebih. So have a plan, kita ada rancangan. Okay, setiap hari inilah duit yang saya mampu dan saya boleh allocate, dan itulah yang saya gunakan. So jadi kita belajar untuk hidup di bawah kemampuan kita ya. Yang M kedua, memupuk tabiat menabung. Dia menjadi lebih penting sekarang ni untuk kita memupuk tabiat menabung ni, sebabnya kita dah lihat ya, situasi boleh berubah, boleh menjadi apa-apa anytime. So jadi sangat penting untuk kita lebih memupuk tabiat menabung. Dan mungkin boleh ditanya juga, macam mana nak menabung, dah lah mencabar sekarang, banyak lagi belanja ya. So, bila kita kata menabung tu, kita bukanlah nak fokus pada tabungan yang tinggi, jumlah dia yang tinggi dan sebagainya. At least walaupun anda boleh menabung RM1 sehari pun dah jadi tabungan sebenarnya. RM5 sehari nak kumpul warna tu, kita boleh mula dengan yang jumlah yang kecil ya. Tapi kita, yang pentingnya kita kena konsisten. Konsistensi tu kena ada, tu kena selalu buat. Kalau dah katakan sebulan kita nak buat, dan kita buat setiap bulan. Sehari kita nak simpan RM1, pastikan sehari itu kita simpan ya. Kami banyak ada kes-kes yang berjaya. Dia akan hantar gambar pada kami, dia ambil cabaran dia. Okey, kami nak simpan RM1, nak simpan RM5. Dan akhir tahun dia simpan RM5, dia kumpul hijau. Warna yang dia suka, dia kumpul hijau. Akhir tahun dia dapat RM3,000. So kita boleh gunakan waktu ni. Sebenarnya sangat penting di kala waktu ni untuk kita lebih memupuk tabiat menabung ya. Lepas tu kita kata penting juga meraih masa untuk mendapatkan dana kecemasan juga sekarang ni. So M ketiga tu meraih dana kecemasan. So kita perlu ketepikan duit untuk waktu kecemasan di waktu ni, sebab waktu kecemasan kita dah lihat ya, walaupun untuk perubatan dan sebagainya, pastikan kita ada sedikit tabungan untuk kecemasan. Dan bila kita katakan kecemasan, yang idealnya kita ada at least 3 bulan perbelanjaan kita. So 1 bulan katakan kita perlukan RM1,000 atau RM2,000 untuk duit perbelanjaan. Jadi kita perlukan simpan at least RM6,000 untuk duit waktu perbelanjaan. Ya? Dan yang keempat, M keempat, waktu ni juga anda boleh gunakan peluang untuk meningkatkan pendapatan. Gunakanlah peluang yang sama untuk meningkatkan pendapatan, sebab ramai juga yang ingin membeli kuih, dan tadi pun kita lihat kuih tradisional dan sebagainya. So mungkin anda boleh gunakan kemahiran, meningkatkan kemahiran, meningkatkan untuk meningkatkan pendapatan anda pula di waktu ni. So at least apa yang anda dapat tu adalah duit untuk dibelanjakan nanti. So gunakan peluang ni juga untuk meningkatkan pendapatan. Itulah formula 4M kami.
Betul, saya kira satu formula yang sangat-sangat berguna untuk kita dalam mengawal perbelanjaan kita dan sebagainya. Jadi Puan, bagaimana sebenarnya untuk kita bezakan antara kehendak dan juga keperluan? Kadang-kadang orang ni bila berbelanja, dia tak sedar adakah ini satu kehendak ataupun sebenarnya keperluan yang betul-betul diperlukan. Jadi mungkin Puan boleh terangkan sedikit perbezaan lah antara kehendak dan juga keperluan. Ini memang masalah lah sebab semua benda kita akan fikirkan dia keperluan kita. Betul. Keperluan ialah sesuatu yang kita perlu, ya. Kita perlu yang wajib ada, macam kita perlukan rumah, kita perlukan tempat tinggal, ya. Kita perlukan makanan, kita perlukan utility bill, air, listrik dan sebagainya, kemudahan ni. So itu keperluan. Kehendak pula apa yang sebenarnya menjadikan keinginan kita, yang kita ingin. Macam makanan, dia keperluan juga. Dan saya boleh makan yang ni, nasi biasa, ataupun saya boleh makan yang dia restoran yang mahal sikit. So dia menjadi beza juga di sini. So kita ingin untuk makan di sana, tak salah, tapi itu jadi keinginan. Yang ni keperluan. Dan bukannya setiap kali kita hanya perlu untuk cater kepada keperluan. Kita boleh merancang untuk mendapatkan keinginan tu juga, tak salah. Cuma kita kena tahu apa kemampuan kita, di mana kita boleh dapatkan tu. So, formula yang saya gunakan sangat senang. Kita tidur 3 hari 3 malam memikirkan benda tu. Sekiranya anda dah nampak sesuatu, anda nak beli benda tu, tetapi kemampuan tak ada di waktu tu. Macam tak ada duit dia. Okay? Tapi nak beli. Ataupun ada duit dia, tapi duitnya sepatutnya nak bayar bil lain. Tapi dah nampak benda ni kan. So, jadi kita kata, kita tangguhkan dia macam mana, kita fikirkan, okey tak apa, jangan beli sekarang, tidur 3 hari 3 malam. Kalau setiap hari dah mimpikan benda tu, dia jadi keperluan. Tapi selalunya, kita akan lupakan the next day, the next after. So, jadi dia boleh dikatakan dia menjadi kehendak kita. Dan it's not really keperluan pada kita. So, formula dia yang paling mudah untuk dilakukan ialah kita divert peminda kita sendiri, kita tangguhkan pembelian tu. So, jangan beli. Kalau nak buat online tu, masuk dalam kad dulu. Jangan terus bayar. Tunggu dulu. Baik, sebenarnya dia ikut berubah fikiran. Dia sebenarnya ukur baju di badan sendirilah kan Puan kan. Kalau kita rasa kita tak mampu untuk membeli sesuatu barang tu, mungkin kita boleh membeli barang yang lain. Lebih kurang sama tapi pada harga yang lebih rendah kan. Okey, jadi difahamkan esok merupakan sambutan AKPK. Mungkin Puan nak ceritakan sedikitlah mengenai sambutan yang bakal diadakan esok. AKPK sebenarnya kami dah 15 tahun sekarang ni. So, jadi apa yang kami sangat gembira dan harapan kami ialah AKPK kami akan boleh dikatakan menyambut ulang tahun ke-15 ni dengan boleh dikatakan sangat bermakna bagi kami semua sebab kami dah ramai kami bantu dari segi keberhutangan mereka, dari segi pendidikan kewangan, antara fungsi apa yang kami berikan, perkhidmatan yang kami berikan. Dan AKPK akan terus committed untuk meningkatkan mutu perkhidmatannya pada masa akan datang demi memperkasakan komuniti dengan pengurusan kewangan berhemat melalui pelbagai program. Dan kami juga sekarang ni sedang membangunkan pelbagai platform digital supaya untuk memudahkan lagi pelanggan untuk datang kepada kami untuk mendapatkan khidmat nasihat dari segi pengurusan kewangan, dari segi pengurusan hutang mereka. So, jangan takut bila ada isu keberhutangan dan bila ada isu kewangan dan sebagainya, ingatlah AKPK ada di sini sebagai sahabat kewangan anda. Baik Puan, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pada pagi ini, sedikitlah nak tanya kepada Puan mengenai tips bagaimana untuk kita melakukan perbelanjaan secara berhemah. Okey. Paling pentinglah dari segi perancangan nak berhemah ni, nak membelanjakan duit secara berhemah, paling penting kita kena ada perancangan. Everything is about perancangan. So jadi pentingnya kita, kalau kita dah tahu inilah duit yang kita ada, so kita kena membuat perancangan. Okey, bagaimana saya nak membelanjakan duit ni? Jangan hanya tunggu dan tidak buat perancangan dan hanya membelanjakan ikut flow je. Confirm duit tu tak akan kekal dan susah. So paling penting kita kena ada perancangan, kita kena track, kita kena tracking, kita kena buat tracking berapa yang kita belanjakan dan lihat juga, dan kita kena review juga balik. Okey, inilah isu-isu yang berlaku dan sebagainya, ini yang boleh saya ubah, ini yang saya boleh buka. So it boleh dikatakan dia sesuatu yang kita kena continue, kita kena sambung setiap bulan, setiap hari, supaya kita, so perancangan itulah yang penting. Dan
bila antara tip-tip yang mudah bila kita keluar, kita janganlah bawa duit yang banyak sangat. Kita ikut pada kemampuan kita supaya kita tak cenderung untuk berbelanja lebih. Jadi dan kita kena selalu pentingkan lihat balik kepada simpanan. Kita kena ada simpanan dan gunakan dengan cara yang paling mudah dan yang paling senang dengan anda supaya ia boleh jadi satu tabiat yang boleh kita ikuti. Baik, terima kasih Puan atas tips yang diberikan itu tadi. Pastinya kita mendapat pelbagai manfaat dan juga ilmu terhadap perkongsian yang dikongsikan oleh Puan Nirmala Subramaniam itu tadi. Baik, terima kasih banyak-banyak Puan. Terima kasih dan saya ingin mengucapkan selamat berpuasa dan selamat menyambut Hari Raya. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Itu dia tadi Puan Nirmala Subramaniam merupakan Ketua Jabatan Pendidikan Kewangan Isi Rumah. Pastinya kita mendapat banyak tips mengenai bagaimana untuk kita berbelanja secara berhemah dan juga ada formula-formula yang dikongsikan oleh Puan Nirmala sebentar tadi.